العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah SWT dapat kita bersama pada pagi ini menunaikan ibadah, salat dan juga seterusnya dapat kita duduk dalam majlis ilmu yang kita harapkan rahmat dan keberkatan daripada Allah SWT. Tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati oleh Allah SWT, pagi ini saya nak mengajak kita semua untuk melihat dua ayat terakhir daripada surah At-Tahrim, ayat 10, ayat 11. Tiga ayat terakhir daripada surah At-Tahrim. Firman Allah SWT, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Maksudnya Allah mengemukakan satu misal perbandingan bagi orang-orang kafir, yaitu perihal isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Mereka berdua berada di bawah jagaan dua orang hamba yang soleh dari kalangan hamba-hamba kami. Dalam pada itu mereka berlaku khianat kepada suami masing-masing. Maka kedua-dua suami mereka tidak dapat memberikan sebarang pertolongan kepada mereka dari azab Allah. Dan dikatakan kepada mereka berdua, yakni pada hari pembalasan, masuklah kamu berdua ke dalam neraka bersama-sama orang yang masuk ke situ. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Dan Allah mengemukakan satu misal perbandingan kepada orang-orang mukmin, yaitu perihal isteri Fir'aun. Ketika dia berkata, yakni berdoa, wahai Tuhanku, binalah untukku sebuah rumah di sisimu dalam syurga, dan selamatkanlah daku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah daku dari kaum yang zalim. Wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan juga satu misal perbandingan lagi, yaitu Maryam binti Imran yang telah memelihara kehormatan dan kesuciannya. Maka kami perintahkan Jibril meniup masuk ke dalam kandungan tubuhnya dari roh ciptaan kami.
Dan Maryam mengakui kebenaran kalimah-kalimah Tuhannya serta kitab-kitabnya, dan dia menjadi dari kalangan orang-orang yang tetap taat. Sadaqallahul azim. Maha benarlah Allah yang Maha Agung. Surah At-Tahrim dalam kebanyakan mushaf berada pada muka surat 561. Ini berdasarkan mushaf susunan mushaf Madinah, kerajaan Arab Saudi. Tuan-tuan sidang jemaah, adik-adik jatuh khusus surau, pengurusi, para imam dan bilal yang dikasihi dan rahmati oleh Allah SWT sekalian. Ayat ini diturunkan oleh Allah SWT sebagai ingatan kepada kita. Dan ketika ia diturunkan, ada latar belakangnya, iaitu ketika isteri-isteri Rasulullah SAW ada sedikit salah faham, dan mereka cuba khususnya Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Hafsah ada persisihan dengan Rasulullah SAW. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat dan kisah ini. Ayat ini merangkumi 4 kisah. Kisah Nabi Lut, kisah Nabi Nuh AS, kedua kisah Nabi Lut, ketiga kisah Fir'aun, dan keempat kisah Maryam, ibu kepada Nabi Isa AS. Jadi 3 ayat ini merangkumi 4 kisah untuk kita memahaminya. Di antara kaedah yang Allah Ta'ala gunakan dalam Al-Quran untuk memberi pengajaran kepada manusia adalah membuat perbandingan. Dalam bahasa Arab dipanggil masal. Ada sekitar 80 lebih perbandingan dalam Al-Quran. Macam mungkin kita biasa dengar dalam surah Baqarah, Allah Ta'ala buat bandingan nyamuk. Nyamuk yang kecil itu Allah Ta'ala buat bandingan. Lalu orang-orang yang kafir pelik, kenapa nak dibanding dengan nyamuk? Allah Ta'ala kata, Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma. Allah Ta'ala tidak malu untuk membuat apa sahaja perbandingan. Ba'udatan fama fawqaha, nyamuk ataupun yang lebih daripada itu. Ya, walaupun nyamuk itu kecil, tetapi ada benda-benda yang Allah Ta'ala letakkan pada nyamuk itu yang boleh menjadi benda yang besar. Nyamuk menjadi ejen penyebar penyakit, denggi, malaria. Walaupun dia kecil, dia boleh membawa kematian kepada manusia. Nyamuk juga kita baca dalam kisah Nabi Ibrahim menjadi sebab kematian Raja Namrud yang mengaku dirinya Tuhan. Makhluk yang kecil itu. Itu di antara perbandingan-perbandingan yang dibuat oleh Allah SWT. Dalam surah At-Tahrim ini Allah Ta'ala buat bandingan bagi orang beriman dan bagi orang kafir. Mula-mula bagi orang kafir dahulu. Isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Ini nak ceritanya bagaimana ia merupakan satu teguran kepada isteri-isteri Rasulullah SAW, bahawa kedudukan mereka sebagai isteri Rasulullah, isteri utusan Allah itu tidak akan memberi manfaat apa-apa jika mereka sendiri tidak menjaga amalan, sikap, tindak tanduk mereka sendiri. Kenapa? Kerana penilaian bagi setiap manusia itu adalah pada diri dia. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain, wa allaysa lil insani illa ma sa'a, dan tidak adalah apa-apa balasan bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan.
Dalam surah Maryam Allah Ta'ala sebut, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada sesiapa pun di langit dan di bumi itu melainkan akan datang menghadap Tuhan Ar-Rahman sebagai hamba. Kita semua akan menghadap Allah Ta'ala sebagai hamba. Segala kedudukan, status, pangkat di dunia ini akan ditinggalkan dan menghadap Allah Ta'ala sebagai hamba saja. Kemudian disebut lagi, laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan semua mereka akan menghadap Tuhannya dalam keadaan bersendirian. Kita menghadap Allah Ta'ala sendiri, tak ada pembantu, tidak ada kawan yang boleh mendampingi kita. Yang ada hanyalah amalan kita, apa yang telah kita lakukan. Sebagaimana disebut dalam hadis Rasulullah SAW yang lain, seorang hamba itu bila menghadap Allah Ta'ala di padang mahsyar, dia melihat di hadapannya neraka Jahannam, di kanannya amalan dia yang baik, yang di kirinya amalannya yang buruk. Jadi semua kita perlu mempersiapkan bekalan kita sendiri. Tak dapat nak menempel pada orang lain, walaupun orang itu suami atau isteri kita. Ya, isteri-isteri Rasulullah SAW itu adalah perempuan-perempuan yang salihah, yang menjadi contoh kepada kita semua. Tapi ketika berlaku sedikit permasalahan itu, Allah Ta'ala ingatkan mereka bahawa kedudukan mereka itu tidak menjamin apa-apa. Sebagaimana dua orang isteri Nabi dahulu, isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut, suaminya tak boleh menyelamatkan mereka dari azab Allah di akhirat nanti. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Mereka berdua itu berada di bawah dua orang hamba di kalangan hamba-hamba kami yang saleh. Tapi fakhanatahuma, mereka berdua mengkhianati suami mereka. Ini khianat kepada suami. Suaminya berdakwah, suaminya utusan Allah. Dalam kisah Nabi Nuh, kalau kita baca dalam Quran tu, mungkin kita tak jumpa direct lah apa yang berlaku kepada isteri Nabi Nuh. Cuma ketika Allah Ta'ala sebut tentang banjir, sekarang ni kita banjir lah, Alhamdulillah sebagian besar kawasan banjir, banyak juga yang dah turun. Ketika Allah Ta'ala nak sebut pasal banjir dan Allah Ta'ala suruh Nabi Nuh membina kapal, bila hujan dah turun, air dah naik, yang air yang dari atas turun, air yang dari bumi keluar, bertemu dua air dan menjadi banjir yang besar, yang melanda, kalau tidak melanda satu dunia pun, melanda kawasan yang ada manusia, menyebabkan semua manusia mati kecuali yang naik kapal. Maka Allah Ta'ala suruh Nabi Nuh bawa naik kapal. Kita baca dalam Quran kisahnya, Allah Ta'ala suruh bawa binatang-binatang berpasangan. Kemudian Allah Ta'ala suruh bawa masuk kapal itu ahli keluargamu, illa man sabaqa alaihi al-qaul, kecuali yang telah tetap ketentuan ke atas mereka, yakni di kalangan ahli keluarga Nabi Nuh itu ada yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bawa ahli keluarga kamu dan orang-orang yang beriman. Ahli keluarga itu kecuali yang tidak beriman. Yang tidak beriman itu isterinya dan juga anaknya. Anaknya salah seorang, sedangkan anak yang lain itu ada kan? Sebab semua kita ini berketurunan daripada anak-anak Nabi Nuh alaihissalam. Allah Ta'ala sebut wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin, dan kami jadikan zuriat Nuh itulah yang berkekalan. Daripada ramai-ramai yang naik kapal, dalam tafsir sebut 80 orang atau 70 orang yang berketurunan,
adalah anak-anak Nabi Nuh yang disebut dalam tafsir Sam bin Nuh, Ham bin Nuh, dan Yafis bin Nuh. Tiga orang itu sekurangnya yang beriman, yang berketurunan. Orang lain tak beranak cucu selepas itu. Jadi seorang lagi anak dia, Kan'an, ini tidak beriman, tak naik kapal, tak mau naik, walaupun diajak oleh Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh ajak juga? Sedangkan dia tidak beriman. Kerana ketika itu Nabi Nuh tidak tahu, dia tidak beriman. Nabi Nuh ajak. Masa dah naik kapal semua, kawasan semua dah mula banyak tenggelam, tiba-tiba Nabi Nuh melihat anak dia di Kan'an yang sedang menyelamatkan diri, naik ke tempat yang lebih tinggi lagi. Nabi Nuh ajak, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, naiklah bersama kami. Kenapa dia ajak? Sebab dia tak tahu anak dia kafir. Anak dia menyembunyikan kekafiran. Dia tak nak naik, dia naik. Dia kata dia nak naik tempat yang lebih tinggi lagi. Nabi Nuh kata hari ini tak ada tempat yang akan selamat, semua akan tenggelam. Dan akhirnya ombak memisahkan antara mereka berdua dan tenggelamlah anak dia. Dan kemudian itulah kita lihat dalam kisah Nabi Nuh, selepas banjir reda, Nabi Nuh berdoa kepada Allah tentang anak dia. Innahu min ahli, dia ahli keluargaku. Lalu Allah Ta'ala tegur Nabi Nuh, innahu laysa min ahli, innahu amalun ghairu salih. Dia bukan dari kalangan keluargamu. Yakni Allah Ta'ala beritahu anak yang ini tidak beriman, amalannya tidak soleh. Baik, selain daripada anak dia, yang seorang itu isteri dia. Isteri dia termasuk tadilah yang Allah Ta'ala sebut, bawa naik ahli keluargamu kecuali yang telah tetap ketentuan ke atas mereka. Isteri Nabi Nuh ini, dia tidak beriman dan dia tidak membantu dakwah suaminya ketika kaumnya mengatakan kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh ni gila. Nuh ni gila sebab buat kapal atas bukit, buat kapal di tempat yang tinggi. Dan Nabi Nuh buat kapal di tempat tinggi itu kerana perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh Nabi Nuh buat kapal dengan pemantauannya. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Ialah biasa orang buat kapal tepi laut, bila siap tolak masuk dalam air ataupun tunggu air pasang. Ini buat di bukit. Kaum dia kata ni gila, dan isteri dia kata memanglah suami dia gila. Jadi isteri dia tidak pertahankan suami dia. Isterinya tidak sebagai isteri patut bantu ataupun bertahan suami sendirilah, tapi isteri dia tidak begitu. Lalu Allah Ta'ala kumpulkan dia bersama dengan orang-orang kafir di akhirat nanti dan masuk neraka bersama dengan orang kafir. Kedudukannya sebagai isteri Rasul tidak menyelamatkan dia apa-apa. Suaminya pun tak boleh buat apa-apa sebab dia sendiri tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, isteri Nabi Lut. Isteri Nabi Lut, yang ini lagi lah. Yang ini kalau kita buka Quran, tengok kisah Nabi Lut yang berulang dalam banyak surah, kita akan dapati Allah Ta'ala sebut banyak kali. Illa ala Lut. Allah Ta'ala kata kami binasakan kaum itu kecuali keluarga Lut, yang ini diselamatkan, kecuali isteri dia tidak diselamatkan. Illa imra'atahu kanat minal ghabirin, kecuali istrinya dia termasuk orang yang dibinasakan. Illa ajuzan fil ghabirin, kecuali seorang tua yang termasuk orang yang dibinasakan. Banyak saya ingat dalam 5-6 tempat Allah Ta'ala sebut pasal isteri Nabi Lut, terkecuali daripada golongan yang diselamatkan. Yang selamat di kalangan kaum Nabi Lut itu sebenarnya hanyalah Nabi Lut dan 2 anak perempuannya. Ketika Allah Ta'ala hantar malaikat untuk membinasakan kaum Nabi
Lut sebelum kaumnya dibinasakan, Allah Ta'ala selamatkan dulu orang-orang beriman. Ini kaedahnya. Kaedahnya adalah bila suatu tempat itu layak untuk dibinasakan oleh Allah Ta'ala, sampai masanya Allah Ta'ala bawa dulu yang beriman keluar. Nabi Lut dibawa keluar. Nabi Hud dikeluarkan daripada Al-Ahqaf, barulah kaum Ad dibinasakan. Nabi Saleh dibawa keluar bersama orang beriman, barulah kaum Thamud dibinasakan. Jadi Nabi Lut dibawa keluar. Dan ketika malaikat pergi ke rumah Nabi Lut itu, mereka kata, "Fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin." Kami tidak dapati di sana selain daripada satu keluarga yang beriman, yang Islam, yaitu keluarga Nabi Lut. Anak dia ada anak perempuan. Anak-anak perempuan itu beriman, tetapi ibunya tidak. Allah Ta'ala kata khianat. Dia macam isteri Nabi Nuh juga khianat kepada suaminya. Apa pengkhianatan isteri dia? Dalam tafsir disebut kerana isteri dia yang cerita kepada kaum dia tentang kedatangan malaikat. Nah, mereka tak tahu yang datang tu malaikat sebenarnya. Tetapi Allah Ta'ala ketika hantar malaikat untuk pergi ke rumah Nabi Lut, bawa mereka keluar sebelum ditimpakan azab, malaikat itu menyamar sebagai manusia. Dan malaikat ini bila menyamar sebagai manusia, penampilan dia, rupa dia smart, kacak, kemas, menarik perhatian manusia. Macam kita baca kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang kacak dan tampan itu, ketika dilihat oleh kawan-kawan ibu angkatnya yang membuat majlis, nak cover diri dia lah, ketika orang mengata dia isteri menteri ni dah tergoda dengan anak bujangnya sendiri, anak angkatnya sendiri. Lalu dia pun buat majlis, dia panggil kawan-kawan dia, lepas tu disediakan makanan, disediakan pisau untuk memotong makanan sendiri, dan kemudian dia suruh Nabi Yusuf keluar. Qala takhruj alaihin, dia keluar tengok dia orang. Bila Nabi Yusuf keluar, maka terkejutlah Mak Madatin ni yang tengok anak angkat menteri ni keluar. Mereka berkata, falamma ra'ainahu akbarnahu. Bila mereka melihat Yusuf, mereka kagum, rasa takjub. Akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Mereka sampai terpotong jari-jari mereka, terluka lah maknanya, dengan pisau yang tentunya pisau yang tajam lah. Kalau pisau biasa terpotong rasa dah. Kalau pisau tajam macam pisau sebelah, tak perasan, jari dah luka. Dan dia kata mereka, ma hadza basyara, ini bukan manusia, in hadza illa malakun karim, ini malaikat yang mulia. Jadi gambaran nak tunjuk sematnya, kacak cantiknya seseorang tu dengan membandingkannya dengan malaikat. Jadi malaikat yang datang ke rumah Nabi Lut itu, ke negeri Sadum untuk menyelamatkan keluarga Nabi Lut, penampilannya kacak, smart. Jadi bila mereka sampai ke rumah Nabi Lut, mereka sampai malam. Memang malam itu juga Nabi Lut dan keluarganya nak dibawa keluar. Patutnya tak ada orang tahu. Dan bila malaikat itu, kalau dalam tafsir sebut 3 malaikat lah, Jibril, Mikail dan Israfil. Bila sampai ke rumah Nabi Lut dah risau. Alamak, hari ini teruk dah. Kenapa? Hari ini ada tetamu yang Nabi Lut tahu. Kalau kaum dia tahu, habis ni. Sebab kaum dia melakukan jenayah homoseks, lelaki dengan lelaki. Kalau kita amati kisah Nabi Lut tu, kita akan tengok beza dakwah Nabi Lut dengan Nabi-Nabi lain adalah
Dakwah Nabi lain dimulakan dengan tauhid. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah, kamu tidak ada Tuhan selain daripadanya. Itulah ucapan Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Nuh dan nabi-nabi lain. Lepas tu baru disebut kesalahan ataupun masalah lain dari kalangan kaum dia, macam Nabi Syuaib. Itulah juga mula dakwah dia. Kemudian baru disebut masalah lain, iaitu kaum dia suka menipu dalam jual beli, dalam timbangan. Tetapi bila kita tengok kisah Nabi Lut, Nabi Lut tidak disebut. Allah Ta'ala tak sebut Nabi Lut mulakan dakwah dengan ma'budullah, tapi terus kata, kamu ni melakukan perkara yang tak pernah dilakukan oleh sesiapa pun sebelum ini. Kamu melakukan kekejian sesama jenis, melakukan kekejian secara terbuka, dan kamu mengganggu orang di jalanan. Maknanya, kalau kita boleh faham di situ, kesalahan homoseks ni berat, walaupun maknanya perlu dicegah, walaupun ia dilakukan oleh orang bukan Islam, sebab dia mengancam kemanusiaan. Orang syirik tu dosa lah dengan Allah Ta'ala, tapi orang homoseks ni dia juga mengancam kemanusiaan. Sebab apa? Kalau dibiarkan lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, lama-lama manusia pupus lah. Siapa yang nak bela anak? Siapa macam mana nak berkembang masyarakat manusia? Selain daripada amalan itu mendatangkan masalah lain, masalah penyakit dan sebagainya. Jadi malaikat yang datang itu dalam rupa yang kacak. Biasanya begitulah penampilan. Macam malaikat Jibril ketika turun menyamar sebagai satu orang manusia, bertemu dengan Rasulullah SAW. Sayyidina Umar kata, orang ni rambutnya sangat hitam, pakaiannya sangat putih, bersih, tapi tak ada orang kenal. Tiba-tiba duduk depan Nabi SAW, depan sekali, rapat. Dalam hadis lain disebut, Jibril kalau datang tu rupanya macam seorang sahabat yang dipanggil namanya Dihiyah Al-Kalbi. Oh, sahabat ni handsome lah. Jadi bila malaikat yang datang ke rumah Nabi Lut itu datang pada waktu malam, Nabi Lut tengok, Nabi Lut tak tahu lagi mereka malaikat, ada tetamu, kacak-kacak ni. Nabi Lut dah bimbang, ini kalau kaum aku tahu habis. Dan kaum dia tak tahu. Macam mana kaum dia boleh tahu? Isteri dia yang hantar mesej. Mesejnya dia keluar, dia bagi tahu kaum dia, rumah aku ada tetamu. Lalu tiba-tiba kaum dia datang ke rumah Nabi Lut pada waktu malam. Malam itu juga, tak tunggu esok pagi, malam tu juga datang. Yang itu yang kita baca dalam kisah Nabi Lut. Bila kaum dia datang, ketuk pintu, nak masuk, nak tengok, Nabi Lut kata, wahai kaumku, jangan ganggu tetamu aku. Ini bab lain pula, bab apa nama, memuliakan tetamu. Seseorang yang didatangi tetamu dan dia redha tetamu itu datang, dia kena layanlah. Yang wajibnya 3 hari, yang selebihnya adalah sunat. Kalau dia setia terima. Jadi sebagai tuan rumah, dia bertanggungjawab kepada tetamunya. Tetapi bila kaum dia datang, Nabi Lut kata, jangan ganggu tetamu aku. Kalau kamu nak, itu anak-anak perempuan aku ada. Haula ibanati hunna adharu lakum. Itu anak-anak perempuan aku, itu lebih suci untuk kamu. Maknanya kamu boleh kahwin dengan anak perempuan aku. Jangan cari yang lelaki. Dan mereka kata, wahai Lut, kami tak ada hak kepada anak-anakmu, kami tak teringin dengan anak-anak perempuan kamu, dan kau lebih tahu apa yang kami nak. Jadi macam mana kaum dia boleh tahu? Isteri dia lah yang keluar pada rumah, saya senyap bagi tahu kaum dia. Ini pengkhianatan. Maknanya isteri Nabi Lut ni tidak bersama dengan Nabi Lut dari segi dakwah dan perjuangannya. Dia juga meredai perbuatan kaumnya, bahkan ketika ada peluang kaumnya untuk melakukan lagi maksiat dan dosa jenayah homoseks itu, dia yang offer.
kat rumah dia. Maka Allah Ta'ala binasakan dia. Ketika Allah Ta'ala selamatkan bahawa malaikat membawa keluarga Nabi Lut keluar daripada negeri Sadu, isteri dia sekali keluar, tetapi dalam perjalanan itu isteri dia berpaling ke belakang. Itu yang telah dipesan oleh para malaikat tu. Bila malaikat ajak keluar sebelum waktu subuh pun dah dekat ni, dipesan jangan sesiapa berpaling ke belakang, jalan terus keluar kan. Jadi dalam perjalanan keluar itu, Nabi Lut bersama anak perempuan dia terus jalan. Tiba-tiba isteri ni paling belakang. Dia terkenalkan kaum dia, siap keluar dia orang. Bila dia paling ke belakang, lalu azab itu mengenai dia dan dia mati bersama dengan mereka kan? Kalau apa nama, kalau kita tengok penceritaan orang bukan Islam, ahli kitab, mereka kata isteri Nabi Lut ni jadi batu. Adalah satu batu dekat tepi laut mati tu, bentuknya tegak ke atas gitu. Mereka kata inilah dia, isteri Nabi Lut jadi batu dah. Wallahualam, adakah batu itu atau tidak kita tak tahu, tetapi Quran telah menceritakan isteri dia binasa. Masuklah dia ni, disuruhlah mereka berdua masuk neraka bersama orang-orang lain yang layak masuk ke neraka. Ayat ini juga mengingatkan kepada kita secara tidak langsung bahawa orang yang beriman, walaupun ada masanya bergaul dengan orang yang tidak beriman, yang kafir, tetapi dia kena tahu bahawa di sisi Allah Ta'ala baris pemisahnya adalah iman dan kafir. Dan kita lihat dulu dalam ayat yang ke-11 berikutnya, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah Ta'ala buat bandingan untuk orang yang beriman, isteri Fir'aun. Yang ini terbalik pula, suami jahat, isteri baik. Tadi suami baik, soleh, isteri bermasalah. Kita kalau ada masalah, orang yang ada masalah hubungan suami isteri, yang tegur lah, dia boleh tengok ayat ni lah, sebagai penawar kedukaan dia, supaya dia boleh bertahan, bersabar. Kalau isterinya bermasalah, dia tengok Nabi Nuh, Nabi Lut lagi tegur isteri dia. Tapi kalau suami bermasalah, tengok isteri Firaun. Ya, seorang perempuan kalau banding dengan lelaki bezalah. Lelaki ada kekuatannya, ada pengaruhnya. Perempuan mungkin tidak begitu. Tapi Allah Ta'ala cerita tentang isteri Firaun, yang Allah Ta'ala tak cerita sangat apa dia buat, apa dia hadapi. Tapi Allah Ta'ala kata dia berdoa kepada Tuhannya. Idh qalat Rabbi bni li indaka baitan fil jannah. Ya Tuhan, binakanlah untukku di sisimu sebuah rumah dalam syurga. Dia bukan duduk kat rumah, dia duduk dalam istana. Dan Firaun ni bukan raja biasa-biasa, bukan sultan di sebuah negeri, tapi seorang raja. Kalau ikut Firaun zaman Nabi Musa ni, itu antara zaman puncak kehebatan tamadun Mesir, dengan piramidnya, bangunan-bangunan besar yang mereka buat. Kalau kita melawat Mesir, kita masuk muzium Mesir, kita tengoklah patung-patung besar. Patung tu tinggi sampai siling ni, patung kucing lah, patung orang. Lepas tu sebagai isteri Firaun, dia ada akses lah dengan banyak kekayaan, barang kemas, harta. Yang kita lihat hari ini adalah sebahagian peninggalannya. Saya masuk muzium Mesir tu tengok, nak masuk muzium tu kena bayar. Ni tahun 2006, $3 nak masuk. Pemandu lancung bayar dah. Lepas tu dalam muzium tu ada satu bahagian lagi, nak tengok mami Firaun, kena bayar lagi $10.
Dan saya tak masuk lah. Saya geram. Dia orang ni masih hidup nyusahkan orang, dah mati pun nyusahkan lagi. $10. Tak masuk lah. Tapi yang di luar tu dah tengok dah barang kemas dia. Lantai, keranda tu kan disalut dengan emas yang raja-raja lah. Dan dia orang ada, mami Firaun tu dia ada sarung macam penutup pen marker tu kan. Sarung untuk 20 jari, 10 jari tangan, 10 jari kaki. Sarung tu buat daripada emas. Ini untuk orang mati tu. Kalau orang hidup, lagilah banyak emas. Kita punya emas satu cincin tu je. Ini boleh sarung ruas pertama jari. Sampai 20. Belum yang kat dada lagi je. Memang kaya lah. Saya membayangkan sebagai isteri Firaun ni, ini bukan main juta-juta sajalah. Kaya, peluang untuk mendapat kemewahan tu memang depan mata. Tetapi dia boleh beriman kepada Nabi Musa. Kalau dalam setengah tafsir dikata isteri Firaun inilah yang menyelamatkan bayi Nabi Musa masa dihanyutkan tu. Kalau itu Firaun nak bunuh, tapi dia kata jangan. Itu kita baca dalam kisah awal kelahiran Nabi Musa alaihissalam, ada dalam surah Taha, ada dalam surah Al-Qasas, surah Al-Qasas itu. Baik, jadi maknanya kekayaan suaminya yang ada di keliling dia boleh akses, tapi dia hanya nak sebuah rumah di sisi Allah. Yang penting di sisi Allah dalam syurga. Makna hati dia tidak terpukau dengan kekayaan yang ada di keliling. Dia ingat, dia beriman kepada Allah Ta'ala. Kalau kita duduk dalam situasi itu bagaimana? Belum tentu kan? Dunia dah depan mata, kemewahan dunia dah depan mata, tapi dia boleh beriman dan dia hanya nak sebuah rumah yang penting di sisi Allah dalam syurga. Dalam tafsir dia sebutlah bila dia beriman itu dan keimanannya itu terdedah kepada Firaun, dia kena siksa. Dia disiksa di tengah panas macam Bilal tu lah. Tapi menurut Imam At-Tabari, bila mereka tinggalkan dia, malaikat naungi dia supaya dia tenang. Itu dalam tafsir. Setelah dia minta supaya dibinakan semua dalam rumah dalam syurga, dia doa, wa najjini min fir'auna wa amali, selamatkan aku daripada Fir'aun dan perbuatannya. Maknanya dia tak terlibat. Wa najjini minal qaumil zalimin, selamatkan aku daripada kaum yang zalim. Sebagai isteri raja yang paling besar, dia tidak join kejahatan-kejahatan mereka. Jadi ini kontra kepada dua yang pertama tadi, isteri Nabi Nuh dengan isteri Nabi Lut. Dan Allah Ta'ala sebut yang keempat pula, yang ini bukan isteri, yang ini seorang ibu. Wa Maryam binata Imran, Maryam anak Imran. Maryam ni kalau kita baca dalam surah Ali Imran, dia ni asalnya isteri Imran. Imran ni tidaklah disebut sebagai Nabi, tapi dia seorang soleh, pemimpin orang Bani Israel. Dia tak dapat anak, lama tak ada anak. Lepas tu dia doa, isterinya doa supaya mereka dikurniakan anak. Dan Allah Ta'ala bagi mereka anak. Isteri dia mengandung. Kemudian isteri dia bernazar, anak ni ya Allah, aku nak letakkan masjid. Targetnya anak ni bila lahir berkhidmat di masjid, Masjidil Aqsa. Dia tak perasan barangkali anak tu tak tahu lagi lahir laki ke perempuan. Dia target laki lah, berkhidmat di Baitul Maqdis, jadi Masjidil Aqsa. Tiba-tiba lahir perempuan. Rabbi inni wada'tuha unsa. Oh Tuhan, perempuan pula yang aku lahirkan ini. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tahu anak ini dilahirkan untuk perempuan.
dan perempuan tidak sama dengan lelaki. Tapi kerana nazarnya, maka dilaksanakanlah juga nazar itu. Maryam bila dah dewasa diletakkan di masjid, beribadah, berkhidmat untuk masjid. Dan yang memantau Maryam, Nabi Zakaria, bapa saudara Sabit lah, suami kepada makcik dia. Apa cerita Maryam? Maryam menjaga kesucian dia. Maryam menjaga pergaulan dia. Walaupun dia duduk kat masjid, dia jaga pergaulan dia, tak campur laki macam orang lain. Tapi tiba-tiba Allah Ta'ala bagi dia tugas berat. Tugas apa? Mengandungkan anak tanpa ayah. Kalau kita dapat tugas ni, insya-Allah, memang berat. Untuk menjadi bukti kepada manusia kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan sahaja Allah Ta'ala mampu mencipta manusia, Allah Ta'ala boleh bangkitkan manusia dan mati di akhirat nanti. Dengan Allah Ta'ala mencipta seorang manusia tanpa ada bapa. Tapi bukti itu, nak suruh manusia fikir itu sampai zaman kita ni, bukti itu perlu dilakukan oleh seseorang. Dan orang yang memikul tanggungjawab itu adalah Maryam. Dia jaga diri dia, maurah dia, pergaulan dia. Tiba-tiba Allah Ta'ala kurniakan dia zuriat. Allah Ta'ala suruh malaikat tiupkan roh dalam rahim dia, lalu mengandunglah. Dan detail kisah itu kita boleh baca dalam surah Maryam, dalam surah Ali Imran. Masa dia syarat mengandung, dia mengasingkan diri. Bayangkan seorang perempuan yang jaga, yang solehah, tiba-tiba mengandung. Memanglah dibawa diri, dan dia mengasing diri sampai masa dia nak lahir. Dia minta pada Allah Ta'ala. Dia rasa kalaulah dia mati sebelum ni, orang tak kenal dia. Tapi Allah Ta'ala kata, wa saddaqas bi kalimati rabbiha wa kutubihi. Dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia seorang yang patuh. Sampailah dia melahirkan Nabi Isa, dan kemudian dia berdepan dengan tuduhan daripada kaum dia. Akhirnya Allah Ta'ala jadikan Nabi Isa yang masih bayi itu bercakap dan membela ibu dia sendiri. Beban berat itu, kita boleh bayanglah bagaimana seorang perempuan yang jaga maruah tiba-tiba berlaku begitu dengan kehendak Allah Ta'ala. Jadi kalau perempuan yang berhadapan dengan cabaran-cabaran kehidupan, mungkin ada yang tak berumah tangga dan sebagainya, bacalah kisah ini, mudah-mudahan dia tahu bahawa ada jalannya untuk setiap manusia menjadi hamba Allah yang patuh, menjadi hamba Allah yang beramal ibadah kepadanya dan mengharapkan balas baik di sisi Allah di akhirat. Itulah tuan-tuan, saya kira yang sempat kita lihat daripada 3 ayat akhir pada surah Tahrim yang merangkumi 4 kisah orang dulu yang menjadi pengajaran kepada kita semua. Kesimpulannya adalah setiap orang kena fikir apa dia nak bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana kita beritahu dalam hadis, syurga itu ada banyak pintu, dan ada orang masuk ke pintu puasa, pintu solat dan sebagainya. Kita nak fikirlah amal soleh apa yang akan kita harapkan bahawa kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti orang yang telah terdahulu daripada kita. Ada apa-apa? Jika tak ada, sekadar itulah pagi ini apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kurang datang dari kelemahan diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tanggung kuliah ini dengan tasbih kifarah dan suratul. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa akharna wa asrarna wa ma 'allanna. Allahumma adfa 'anna al-waba'a wal amrad wal asqama wal faydan min baladina min sa'iri biladil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.